Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. 7 laluan di sekitar ibu negara ditutup penuh, manakala 13 laluan lagi ditutup secara berperingkat bermula 6 pagi tadi. Ia bagi memberi laluan istiadat keberangkatan balik yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Beberapa jalan lain yang akan ditutup mulai 9 pagi dan dibuka secara berperingkat adalah Jalan Damansara dan Lebuh Raya Sultan Iskandar ke arah Jalan Parlimen, Jalan Sultan Abdul Halim, Jalan Kuching, Jalan Salahuddin dan Jalan Tun Perak ke arah Bulatan Dato' On. Manakala antara jalan ditutup sementara ialah Lebuh Raya Sultan Iskandar ke arah Jalan Damansara, Jalan Travers ke arah Jalan Damansara dan Jalan Sultan Hishamuddin ke arah Jalan Damansara. Orang ramai boleh menyertai lambaian kasih di sepanjang Jalan Parlimen hingga ke arah Bulatan Dato' On. Suasana di Istana Negara mula dipenuhi kumpulan petugas media bagi membawa liputan penuh istiadat keberangkatan balik sempena tamat tempoh pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16. Untuk perincian, sekali lagi bersama wartawan Fazura Yusof berada di pintu 1 Istana Negara. Fazura, silakan. Baik, Azam, saya masih lagi berada di pintu 1 Istana Negara, pintu utama yang menjadi lokasi yang saya anggap sangat penting pada pagi ini, terutamanya yang mana satu lagi upacara yang pastinya akan diingati dan juga akan dikenang selama-lamanya untuk seluruh rakyat Malaysia, keberangkatan balik sempena tamat tempoh pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 hari ini 30 Januari bersamaan 18 Rejab 1445 Hijrah. Dan saya perhatikan juga sudah semakin ramai petugas media, barisan petugas media sebenarnya sudah mula berkumpul di sini untuk membawakan laporan terus untuk upacara yang cukup bersejarah dan juga cukup indah ini. Dan kalau mengikut jangkaan lebih kurang pada pukul 7.45 pagi ini ketibaan div-div dan juga orang kenamaan akan mula tiba dan juga memasuki pintu utama Istana Negara diikuti Menteri Pengiring dan juga ahli rombongan persekutuan sebelum Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong meninggalkan istana untuk ke lokasi seterusnya. Kami akan terus membawakan perkembangan terkini dari semasa ke semasa dan untuk itu Azam kembali semula bersama di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Fazara langsung dari Istana Negara. Kita ke perkembangan seterusnya. Perdana Menteri berharap peningkatan bayaran sumbangan tunai rahmah STR yang ketara tahun ini dapat meringankan beban rakyat. Bayaran maksimum STR bagi isi rumah ditingkatkan lebih 66% kepada RM500 berbanding RM300 tahun lalu. Bayaran fasa 1 diagih kepada 8.2 juta penerima. Kerajaan Madani juga beriltizam untuk memberi rakyat sejagat kehidupan yang bermaruah. Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar mengangkat sumpah yang di-Pertua Negeri TYT Sarawak ke-8. Majlis berlangsung di Dewan Lapau, Dewan Undangan Negeri Sarawak di Kuching. Pelantikan Tun Dr. Wan Junaidi adalah bagi tempoh 4 tahun bermula 26 Januari 2024 hingga 26 Januari 2028. Beliau menggantikan Tun Abdul Taib Mahmud yang menyandang jawatan itu sejak 1 Mac 2014. Situasi banjir di Terengganu hampir pulih ekoran cuaca yang baik. Jumlah penduduk terjejas adalah 473 orang yang kini masih ditempatkan di 2 PPS di Dungun. Sementara itu di Pahang, penduduk terjejas banjir menurun kepada 22 orang melibatkan daerah Rompin. Mereka kini berlindung di PPS Balai Raya Verkuh. 7,000 akaun pengguna di beberapa kawasan di Baling Kedah dijangka mengalami gangguan bekalan air sehingga 31 Januari. Ia susulan henti tugas operasi loji rawatan air Sungai Limau untuk kerja penukaran kayu baffle di loji berkenaan yang dijangka selesai pada Rabu. Antara lokasi terjejas sekitar kawasan Pak Bong, Relau, Rambong dan juga Kuala Pegang. Jesteru bekalan air akan dihantar ke kawasan terbabit menggunakan lori tangki.
Lebih 400 lokasi panas dikenal pasti berisiko mengalami kebakaran susulan ramalan cuaca lebih kering bulan depan. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat, lokasi membabitkan kawasan gambut, tapak pelupusan sampah haram termasuk pusat pelupusan sampah dimiliki PBT. Pihak bomba siap siaga melibatkan kelengkapan aset dan keanggotaan sebagai persiapan untuk menghadapi musim kering ini. Bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan atas pertuduhan gagal mematuhi notis dengan tidak mengisytiharkan harta. Ia melibatkan beberapa kenderaan mewah, syarikat dan hartanah di sekitar Kuala Lumpur, Selangor, Pahang, Negeri Sembilan, Perak dan juga Kedah. Tun Daim didakwa mengikut Seksyen 36(2) Akta SPRM 2009 dan boleh dihukum penjara tidak melebihi 5 tahun dan denda RM100,000 jika sabit kesalahan. Siasatan berhubung video tular tindakan saman anggota trafik ke atas warga United Kingdom kini diserah sepenuhnya kepada Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman. Menurut Ketua Polis Perak, usaha mengesan individu berkenaan juga sedang dilakukan. Sebelum ini, Pengarah JSPT Bukit Aman menerusi kenyataan berkata pihaknya ambil maklum kejadian berkenaan. Kes demam denggi di kawasan pentadbiran Majlis Bandara Ipoh melonjak dengan 330 kes setakat 20 Januari lalu. Datuk Bandar Ipoh berkata peningkatan lebih 407% berbanding 65 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Ketika ini, 3 lokaliti hotspot yang direkodkan. Antaranya di Kampung Sri Kinta, Rumah Pangsa Sri Connolly dan Rumah Pangsa Taman Silibin. Seorang pemilik stesen minyak didakwa atas 2 tuduhan membenarkan pengisian diesel melebihi had kepada kenderaan bernombor pendaftaran asing Mei tahun lalu. Mengaku tidak bersalah. Mengikut kedua-dua pertuduhan, pemilik itu didakwa menjual 250 liter diesel kepada sebuah bas yang berpendaftaran asing di Jalan Kempas Baru Tebrau. 3 maut selepas terbabit kemalangan melibatkan 2 kenderaan di kilometer 48.8 Jalan Sungai Rengit, Kota Tinggi. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi berkata semua mangsa berusia 22 hingga 46 tahun dan dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Punca kemalangan masih dalam siasatan. 222 notis saman dikeluarkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Perlis atas pelbagai kesalahan dalam operasi khas pengarah. Operasi melibatkan 30 pegawai dan anggota penguatkuasa itu dijalankan di kilometer 26 Jalan Changlun Kuala Perlis dan kilometer 1 Jalan Kanga Alustar. Menurut pengarah JPJ Perlis, saman yang dikeluarkan melibatkan kesalahan berkaitan teknikal sebanyak 64 kes. Jawatankuasa Rawatan dan Pemulihan Dadah JKPD Daerah Kota Star memperhebat kerjasama dengan semua pihak berkaitan. Ia sebagai usaha memastikan isu penyalahgunaan dadah terutama melibatkan wanita hamil dan anak-anak yang masih kecil dapat ditangani. Pengerusinya, Dr. Zaki Zamani Abdul Rashid berkata, isu sosial lain termasuk pengabaian dan penderaan kanak-kanak juga berada pada tahap membimbangkan. Jabatan Imigresen Sabah telah melaksanakan penghantaran pulang 8,678 pendatang asing tanpa izin ke negara asal mereka sepanjang tahun lepas. Pengarah negeri berkata program penghantaran pulang berkenaan dilakukan secara konsisten sekurang-kurangnya 2 kali sebulan. Seramai 30,918 orang telah diperiksa dan 4,108 ditahan serta 22 majikan didakwa atas pelbagai kesalahan. 6 warga asing ditahan dalam ops belanja dan ops sapu di beberapa lokasi sekitar daerah Kulim, Kedah. Operasi dilakukan Jabatan Imigresen Kedah susulan aduan orang awam mengenai warga asing bekerja tanpa permit sah di lokasi berkenaan. Kesemua ditahan terdiri daripada 2 warga Bangladesh, 1 warga Indonesia dan 3 warga Pakistan. 3 buah bot nelayan Pukat Tunda Zon C ditahan Jabatan Perikanan Terengganu kerana menceroboh masuk dan menjalankan aktiviti penangkapan ikan di perairan negeri itu. Operasi turut menahan 15 kru warga asing dari Myanmar. Menurut Pengarah Jabatan Perikanan Terengganu, ini adalah kes pencerobohan perairan negeri pertama direkodkan tahun ini.
Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi genap 50 tahun pada 1 Februari ini. Lebih 28 program istimewa dirancang sepanjang tahun ini sempena sambutan Jubli Emas selaras visi mendambakan kesejahteraan ummah. Antara program yang bakal dianjurkan, Wilayah Persekutuan Berselawat, Forum Perdana Ehwal Islam, Pelancaran Surah Bergerak dan Majlis Akad Nikah Rahmah. Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia mencatat sejarah tersendiri apabila membuka galeri silat yang pertamanya di Muzium Negeri Kedah di Alor. Ia dikenali sebagai Galeri Silat PSSCM. Galeri ini memaparkan pelbagai ilmu berkaitan seni mempertahankan diri dan dibuka kepada para pengunjung bermula Ahad. Ia beroperasi di tingkat 3 Muzium Negeri Kedah dan akan berada di muzium tersebut untuk tempoh 5 tahun. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI akan bekerjasama dengan Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Majlis Aktivit Negara dalam usaha menangani isu kekurangan tenaga mahir dalam bidang pembuatan. Menterinya berkata, menerusi kerjasama itu, semua pihak akan merangka perancangan sewajarnya untuk meningkatkan bilangan pekerja mahir tempatan. MITI juga telah berbincang dan meminta pemain industri untuk melibatkan diri pada peringkat awal jawatankuasa tersebut. Lembaga Tabung Haji TH menawarkan hadiah pakej umrah dan wang tunai untuk pendepositnya menerusi 5 program menarik sepanjang tahun ini. 5 program berkenaan ialah Al-Falah, Carum dan Simpan, Bijaknya Menabung, Terpaling Sayang dan Auto Simpan @Tijari. Bagi program Al-Falah, Bijaknya Menabung serta Carum dan Simpan, pendeposit hanya perlu menambah simpanan tanpa melakukan transaksi pengeluaran untuk penyertaan. Selain itu, program Carum dan Simpan menawarkan hadiah pakej umrah dan pelbagai hadiah lumayan. Co-op Bank Pertama Berhad yakin mampu memberi agihan dividen lebih tinggi bagi tahun kewangan 2023. Keyakinan itu berdasarkan pelbagai tawaran produk sedia ada dan baharu. Ini termasuk Salam Biz dan produk sewa beli yang akan dilancar tahun ini. Salam Biz akan dilancar dalam suku pertama, manakala produk sewa belinya pada suku ketiga tahun ini. Malaysia Aviation Group MAG akan mengukuhkan operasi penerbangannya menerusi pertambahan 12 pesawat baharunya. Tahun ini, ia termasuk pesawat pertama jenis Airbus A360neo yang dijadual tiba pada suku ketiga 2024. 4 jenis pesawat sama akan diterima tahun ini bersama 8 pesawat Boeing 737-8 yang merupakan sebahagian daripada pelan pemodenan armada pesawatnya. Kekejaman rejim Zionis di Gaza kini mengakibatkan 25,000 kanak-kanak Palestin menjadi yatim piatu. Perkara itu dimaklumkan pemantau hak asasi manusia Euro-Mediterranean. Ketika ini, kanak-kanak di Gaza telah kehilangan ibu atau bapa atau kedua-duanya sejak 7 Oktober tahun lepas, iaitu hari pertama Zionis memulakan operasi ketenteraan di wilayah berkenaan. Dalam pada itu, Qatar mendesak kemasukan segera bantuan kemanusiaan yang mencukupi ke semua bahagian di Gaza. Ketika ini, tidak sampai 100 truk bantuan yang berjaya melepasi sempadan wilayah tersebut. Menteri bagi Kerjasama Antarabangsa di Kementerian Luar Qatar dalam kenyataan berkata, situasi itu berbeza dengan jumlah truk yang melintasi sempadan sebelum serangan Israel di Gaza sejak Oktober lepas yang mencapai purata antara 400 dan 500 truk sehari. Ini boleh melibatkan isu pembunuhan 3 anggota tentera Amerika Syarikat di wilayah sempadan antara Syria dan Jordan pada Ahad. Iran menolak dakwaan pelibatannya dalam pembunuhan tersebut. Malah negara itu tidak campur tangan dalam keputusan yang dibuat oleh kumpulan serantau. Jurucakap Kementerian Luar Iran berkata, kumpulan penentang di rantau Asia Barat itu tidak menerima arahan dari Tehran atas tindakan mereka. Pakistan dan Iran setuju untuk menjadikan kawasan sempadan bersama sebagai hub perdagangan, menandakan berakhirnya ketegangan berhubung serangan udara di wilayah masing-masing awal bulan ini. Pertemuan pertama antara diplomat tertinggi di Pakistan dan Iran itu membincangkan situasi selepas serangan udara rentas sempadan yang disusuli dengan tindakan kedua-dua pihak membangkit balik duta masing-masing.
Baik, saudara, kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Azam Husin, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Kita jumpa lagi.